Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di TV Unikesh, uniknya inspirasi kisah hidup. Anda bersama dengan saya Mazia Mustafa dalam segmen Santai Petang pada petang ini. Alhamdulillah, untuk perkongsian pada petang ini kita nak santai-santai je berkongsi kata sedikit di dalam buku yang bersama dengan saya itu, iaitu Indahnya Hidup Bersyariat. Okey. Dalam buku ini ada, kalau anda juga ada di rumah, kita buka bersama-sama pada muka surat 49, iaitu saya ingin kongsikan dan bacakan untuk anda, untuk saya juga, mengenai akhlak sifat mahmudah dan mazmumah. Jadi untuk permulaan ni kita santai-santai petang-petang ya. Kata macam penipu lara nak bacakan buku. Gitu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, iaitu berlandaskan Al-Quran. Ya, apabila Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak baginda, maka jawabnya kana khuluquhu Qur'ana. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, ad-dinu husnul khuluq. Maksudnya agama itu ialah kemuliaan budi pekerti. Risalah Islam bermatlamatkan akhlak mulia dan terpuji. Diriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, ini hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat ke-177. Jelas di sini menunjukkan bahawa akhlak yang mulia merupakan tanda dan natijah iman yang sebenar. Manakala Islam pula meletakkan akhlak sebagai intipati segala ibadat.
Jadi perbicaraan tentang akhlak tidak dapat dipisahkan dalam memperkatakan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat terpuji atau taat yang batin, dan juga sifat-sifat mazmumah, iaitu yang tercela, maksiat yang batin. Untuk itu, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam salah sebuah kitab utamanya, Hidayatus Salikin, telah mengupas secara terperinci sifat-sifat ini. Jadi ada banyak sifat-sifat yang diketengahkan dalam buku ini. Saya rasa lebih kurang sifat mahmudah yang tercatat di sini ada 10. Jadi untuk perkongsian yang pertama ini, apa kata kita kongsikan dahulu mengenai sifat mahmudah yang pertama, iaitu taubat. Jadi sebelum itu mari kita lihat dahulu ada sifat mahmudah menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama taubat, kedua takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, tiga kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat zuhud, kelima sabar, keenam syukur, ketujuh ikhlas dan benar, yang ke-8 tawakal, 9 redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ke-10 mengingati mati. Okey. Jadi mari kita lihat bersama apa itu taubat. Keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan dan niat qasad untuk tidak mengulanginya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu kepada Allah wahai sekalian orang mukmin, semoga kamu mendapat kemenangan. Dari surah An-Nur ayat ke-31. Dihukum dosa-dosa kecil. Kesalahan dosa-dosa kecil akan terhapus dengan banyak istighfar, tahmid, zikir dan berwudu. Jadi hamba Allah yang menderhaka atau berdosa, jika dia bertaubat dan memperbanyakkan amalan soleh, nescaya taubatnya akan diterima Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya pun yang bercakap ni banyak sangat dosanya, ya Allah. Jadi orang kata apa? Aku pun dosa juga ingin ke syurga. Jadi sebenarnya kalau terlihat petahnya berbicara itu bukanlah saya, tapi sebenarnya Allah yang mengizinkan segala-galanya. Dan kita pun tak nak masuk dalam syurga seorang diri kan, nanti nak berbual dengan siapa? Kita nak ajak seramai mungkin bersama-sama menuju syurga Allah yang abadi. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi titik tolak kita untuk terus sama-sama kita melaksanakan, mengamalkan sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji, iaitu akhlak Nabi kita, akhlak Al-Quran, dan kita mengimarahkan Ramadan kita dengan membaca Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Okey, itu saja perkongsian saya pada santai petang pada petang ini. Jumpa lagi insya-Allah. Mohon ampun dan maaf dari saya, Mazia Mustafa, salah seorang pengkarya dari Legasi Abah dan PKH Jodoh Cinta, di bawah bimbingan Mak Srida. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.